Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk matematik tingkatan 1 KSSM bab 10 tajuk perimeter dan luas. Okey, dalam bab ini anda akan pelajari tajuk perimeter. Okey, perimeter ni bukanlah perkara baru saya rasa. Sewaktu sekolah rendah pun telah didedahkan ya. Perimeter ni ukur lilit. Kemudian luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan juga trapezium. Kemudian perkaitan antara perimeter dan luas. Okey, perimeter. Okey, kalau kita lihat daripada sini, definisinya jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Ataupun ayat mudahnya, ukur lilit. Okey, jadi kalau contoh satu ini, perimeternya ialah line yang di luar ini. Okey. Okay, hasil tambah yang di luar. Maksudnya pagar, kan? Konsep pagar. Sama jugalah dengan yang B ini. Walaupun dia ada garis-garis di dalam, tapi kita hanya ambil kira jumlah yang di luar sahaja. Okey? Okey. Penyelesaiannya ada dalam buku teks ya, boleh rujuk terus nanti. Okey, cuma dekat sini anda kena pandai melihat. Okey, macam yang ini 9 cm. Jadi yang bertentangan dengan dia juga adalah 9. Kemudian untuk WV adalah hasil tambah PQ. Okey, PQ ni ada tanda macam ni. Ini maksudnya sama lah ni ya. Kalau ini 4 cm. Okey, jadi sini pun 4 cm. Okey, di TU juga adalah 4 cm. Okey, tinggi TS 3, jadi RQ juga 3. Jadi sekarang panjang WV kita adalah 4 tambah 4 tambah 4. Okey, jadi 12. Okey. Macam B pula, apa yang tak ada nilai kat sini adalah DC. Jadi kalau FE 9, EG 3. Okey, jadi DC ni adalah 9 tolak 3 sama dengan 6 cm. Okey, kemudian yang tak tahu lagi adalah FE. Tapi dekat sini yang bertentangan dengan FE adalah AB. Jadi ini adalah 6 cm. Okey, kemudian ditambahkanlah kesemuanya sekali. Okey. Okey, kalau perimeter yang melibatkan lengkung. Okey, ini lengkung ni kan. Okey. Sekiranya dia bagi ukuran sebenar, bolehlah kita guna alatan lain seperti benang, okey, untuk ukur lilit dia lah. Okey, macam ni ya. Kita boleh guna benang. Okey, kita tengok latih diri 10.1a, tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Nilai yang kita tak tahu ni. Okey, ada beberapa sisi tetapi boleh dicarilah. Macam 6 cm ni. Okey, dia dah tanda. Yang ada tanda ni semua adalah 6 cm Ini 6, 6, 6. Okey. Okey, bahagian ini walaupun kita tidak tahu ya di sini ya. Okey, di sini kalau cikgu letak A kita tak tahu. Tetapi yang ini kita tahu 20. Jadi di situ adalah 20 tolak 6 tolak 6. Okey, maksudnya 6 tambah 6, 12. 20 tolak 12. Jadi A ini adalah 8. Okey. Kemudian tinggi ini pula adalah 5 tambah 6 tambah 6. Okey, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17. Okey, jadi dekat sini kita dapat ukur lilitnya. Tambahkan semua Okey, jalan kerjanya bolehlah ditulis sebagai sama dengan, okey, 6 ada 4 kali tadi kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 6 tambah dengan 8 tambah dengan 5 tambah 20 dan tambah 17. Jadi jawapan 74. Okey, untuk B pula, okey, dekat sini ada 11, 10. Okey, nilai ini 6. Okey, ni ya, 6. Okey, 6 ada 1, 2, 3, 4 kali juga.
Okey, jadi jalan kerjanya sama. 4 kali ada 6. Kemudian tambah 11 tambah 10. Okey, ini yang kita tidak tahu. Ini boleh dicari. Okey, ini ya. Tak tahu boleh dicari, iaitu 6 tambah 6. Jadi dekat sini 12. Okey, tambah 12. Dan last kali tambah 14. Okey, jadi jumlah kat sini 71 cm. Okey, yang ini nanti awak guna benang. Okey, guna benang. Jadi dapatlah 13 cm. Kita terus pergi kepada 10.1c. Okey, raja di sebelah menunjukkan pelan sebuah kolam renang. Berapakah perimeter kolam renang itu? Okey, ni macam tadi. Okey, kita kena pasti dulu semua nilai sisi ni. Okey, ni bertentangan, jadi ini 20. Okey, kemudian 5 dah ditanda. Okey, jadi sekarang berapa yang ini kan? Ni sama ni. Jadi 13 tolak 5. Okey, dekat sini 13 tolak 5 jadi 8. Yang berbaki 8 itu 13 tolak 5 sama dengan 8. 8 tu kita bahagi 2. Jadi kat sini 4, sini pun 4. Jadi penyelesaiannya 20 ada 2 kali. Okey, kemudian kita tambah dengan, okey, nak mudah kita anggap saja 13 ni 2 kali kan? Ni 4 tambah 5 tambah 4 kan? Okey, dapat juga 13. Jadi 2 tambah darab 13. Dan tambah yang kita belum kira. Okey, yang kita belum kira ni 5 Okey, jadi tambah 10 kan? Okey, jadi semuanya adalah 40 tambah 26 tambah 10. Jadi dapat 76 cm. Okey. Kalau tak faham tadi kenapa cikgu buat 2 kali 13, sama je boleh buat macam biasa. Buat satu persatu Okey, 20 sini 20. Sama juga 13 tolak 5 8. So ini 4, ini 4. Jadi kalau kita ikut satu persatu ni, dia akan jadi 20 tambah 13 tambah 20. Okey, tambah 4. Ikut ya rajam kan, kalau takut tertinggal lah. Okey, 5 ada 3 kali dan tambah 4. So jawapan akhir sama je akan dapat 76 cm. Maksudnya satu persatu. Ni tambah 20, tambah 4, tambah 5, 5, 5 dan 4. Okey, tandakanlah kalau untuk mengelakkan tertinggal. Okey. Okey, kemudian cikgu nak jawab soalan yang ada gambar otak ni Okey, gambar otak ni maksud dia kebat lah. Okey. Dan rajah di sebelah ABC ialah sebuah segitiga sama sisi. Okey, kalau sama sisi maksudnya sisi tu semua panjang dia samalah. Okey, ada 1 2 3 ni semua panjang sama. Okey, kemudian BCFG ialah sebuah segi empat sama. Dan CDEF ni BCFG ni segi empat sama, dan kita dah dapat ukuran dia sebab sama dengan DE ni kan. Okey, jadi ni 7. Ini pun 7. Jadi teruslah dapat ini tadi 7, ini pun 7 kan. Okey, jadi sekarang CDEF segi empat tepat. Perimeter seluruh rajah okey, dia dah bagi perimeter seluruh rajah 65. Dia suruh cari panjang GE. Okey, dari G ke E. Okey, simple sahaja ni. Okey, jadi sekarang 7 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi 5 kali 7 tambah dengan nilai yang kita tidak tahu dekat sini adalah CD dan FE. Okey, dua-duanya cikgu anggap sebagai X. Okey, jadi ada 2X yang kita tak tahu nilai. Okey, kemudian nak tambah apa lagi? Oh, itu saja. Okey. Itu saja, dan samakanlah dia dengan 65. Okey. Jadi sekarang 2X kita sama dengan 65. Ini 7. 5 darab 7 adalah 35. Ya. Okey, ini adalah 35. Okey.
Jadi 2x sama dengan 65. Okey, sebab ini positif 35. Bila kita pindah ke sebelah kanan, dia jadi tolak 35. Okey. Okey, jadi x kita 65 tolak 35, 30. Okey, 2x ni hubungannya darab. Jadi darab pindah jadi bahagi. Jadi x kita adalah 15. Okey, dia bukan tanya FE ya. Dia nak GE. Jadi GE sama dengan 7 tambah 15. Jadi GE adalah 22 cm. Okey, untuk tingkatan 1 luas, ada luas segitiga. Rasanya waktu sekolah rendah pun dah belajar ni. Segi 4 selari yang baru, lelayang dan juga trapezium. Okey, ini adalah luas segitiga. Semua segitiga ni sama je. Dia punya rumus adalah setengah darab A dan B. Okey, A tu tapak. Okey, dan B tu adalah tinggi. Okey, tapak yang bawah lah. Tinggi sifatnya mesti tegak. Okey, tak boleh ambil sendeng. Okey, ini sendeng ya. Jadi tak boleh ambil dekat situ. Mesti ambil yang tegak. Okey, senang je nak ingat sebab bila kita ukur tinggi, kita berdiri tegak kan? Kita tidak berdiri sendeng. Okey, jadi kena ingatlah segitiga pun macam tu. Tingginya mesti tegak. Jadi kalau untuk gambar dua gambar ni, okey, tingginya yang ini di tengah ni. Okey, yang ini pula dekat tepi ni. Maksudnya dia mesti bersifat tegak. Okey. Okey, untuk segi 4 selari, panjang tapak darab tinggi. Okey, panjang tapak dia sama je macam segi 4 yang lain kan. Tingginya sama macam segitiga, mesti bersifat tegak. Macam ni gambar Walaupun dia sendeng, kita tak boleh ambil yang sendeng, mesti ambil yang tegak. Okey. Okey, kemudian kita ada bentuk lelayang. Okey, bentuk lelayang, okey, sama ada setengah di depan. Dia macam segitiga lah, ada setengah di depan sebab dia ada segi kat sini kan. Okey, kemudian darab dengan hasil darab panjang dua perpenjuru. Dua perpenjuru tu ni, penjuru sudut ke sudut ni kita panggil penjuru. Jadi dua perpenjuru ni lah. Okey, yang bentuk tambah ni. Okey. Ini mesti A ni yang dalam ni lah. Okey, B yang di sini. Okey. Itulah dua perpenjuru. Okey. Maksudnya kat sini sama macam segitiga tadi. Konsepnya kita tak boleh ambil nilai sendeng. Andai dibagi kan untuk sebagai pengganggu, awak kena ingat tidak boleh diambil nilai sendeng. Okey, seterusnya ini trapezium. Okey, yang ini ramai yang keliru katanya. Trapezium ni ada beberapa bentuk. Okey, dia bentuk macam ni ada. Dia ada bentuk macam ni. Okey. Bila bentuk macam ni kan. Okey, yang selari adalah ini. Okey, dia punya rumus kan setengah darab hasil tambah 2 sisi selari. Ni yang selari AB. Okey, AB tu sisi yang selari. Kemudian darab tinggi. Tinggi dia yang ni lah, yang tinggi ni ya. Okey, kalau macam ni sisi selari dia ni. Nampak dia mesti yang sama sama jarak. Okey, antara dia. Macam garis yang sebelah. Okey, kalau cikgu conteng gambar ni. Kalau garis sebelah sini dengan sini, dia tak sama jarak kan? Selari ni dia mesti sama jarak. Nampak jarak antara dia ni sentiasa sama. Okey, itu maksud selari. Okey, jadi kalau gambarnya, okey, walaupun dia bagi trapezium bentuk tegak macam ni ya. Okey, mungkin dinding tepi rumah ke apa-apa kan. Okey, selarinya yang ini. Okey, tingginya pergi sini. So, yang selari inilah adalah AB. Tak kisahlah nak A tu yang pendek ke, B tu yang panjang ke, tak kisah Okey, mesti ingatlah bentuk ni. Okey. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini. Nak bagi awak nampak lagi. Okey, contohnya kalau cikgu ada nilai A ni Okey, contoh dekat gambar ni, nilai A dia, okey, cikgu bagi nilai dia 3. Okey, ini 7. Dan T dia cikgu bagi 4. Jadi kalau kita masuk dalam ni, dia akan jadi setengah. Okey, yang A tambah B ni 3 tambah 7. Okey, tulis dalam kurungan 3 tambah 7.
Okey, tingginya adalah 4. Hubungan ini semuanya adalah hubungan darab. Okey, sebab awak baru lagi dengan algebra, mungkin keliru. Ini maksudnya darab. Okey, jadi sekarang setengah darab 10 darab 4. Okey, jadi sekarang kita boleh potong kan? Kita boleh potong 4 dengan 2. So, ini 2. Okey, jadi sekarang 10 darab 2 jawapannya 20 cm persegi. Okey, kalau luas dia ada kuasa 2 macam ni ya. Okey, tapi kalau perimeter dia tak ada. Okey. Okey, bagi masalah yang tak pandai potong pula. Okey, jangan risaulah yang tak pandai potong. Okey, simple saja. Kalau tak pandai potong, kita biar saja dia. Okey, setengah darab 10 darab 4. Okey, kalau pecahan bila darab atas kan, ni 1/2. Jadi 10 darab 4, 40. 40 bahagi 2. Sama jugalah dapat 20 cm persegi. Okey. Okey, ni dia suruh tulis satu ungkapan untuk mewakili luas setiap bentuk berikut. Okey, untuk latih diri 10.2b ni ya. Okey, simple saja. Ini segitiga. Jadi segitiga setengah. Okey, darab tapak. Tapak dia M, darab tinggi dia N. Okey, jadi ungkapannya tak perlulah kita tulis darab tu. Okey, jadi setengah MN. Okey, senang je. Yang ini, okey, memang dah ada. Tapaknya K, tingginya T. Jadi dapat apa? T darab K. Tak perlu tulis darab. TK. Okey? Okey, boleh tak cikgu tulis KT? Boleh jugalah. Maksudnya sama. Okey? Okey, yang ini pula ada trapezium. Jadi setengah. Okey, darab dengan A tambah B. A dia adalah P. B dia adalah Q. Okey, jadi P tambah Q. Darab R. Okey. Jadi setengah P tambah Q. Okey, luar ada R. Okey, seterusnya D lelayang. Okey, memang dia dah bagi S dengan T-nya. Okey, jadi yang penting ingatlah dia punya rumus ya. Setengah darab perpenjuru. Dua perpenjuru Perpenjuru dia ada S dan juga T. Okey, siap. Okey, ni senang je kot. Guna segitiga, segi 4. Okey, tak apalah kita tunjuk Okey, setengah ni. Jadi tapak dia memang dah bagi 6. Jadi darab 6. Tinggi dia memang dah bagi 5. So, ni direct Dia tak ada suruh cari apa-apa. Jadi 6 darab 5, 30. Bagi dengan 2. Jadi dapat 15. Ni sentimeter kuasa 2 Jangan lupalah. Okey, kemudian yang B pula. Okey, ini adalah bentuk segi 4 selari. Pun direct je. Dia dah bagi siap. Okey, tak perlu nak ni. Jadi 7 darab 3.5. Okey, jadi 24.5 cm persegi. Okey, untuk satu ni trapezium, yang sini trapezium. Jadi setengah. Okey, dia punya rumus kan. A tambah B. Dalam kurungan ya. Mesti letak kurungan. Jadi kita kena pasti dulu. A-nya 2.4. B-nya 6. Dan T-nya 4. Jadi masuk nilai sajalah. Setengah darab 2.4. Kurung dia tambah 6. Darab tinggi dia 4. Okey. Macam cikgu cakap tadi, mana yang mahir untuk potong, boleh potonglah 4 dengan 2 ni kan. Okey, 2.4 tambah 6 dapat 8. 8.4 darab 2. Jadi dapatlah 16.8 cm persegi Okey. Okey, D adalah lelayang. Rumusnya setengah AB. Okey, AB tu 2 perpenjuru lah. Setengah. Jadi perpenjuru yang pertama iaitu ni. Dia dah bagi nilai 3. 3. Jadi sini pun 3. Perpenjuru yang pertamanya ini 3 tambah sini pun 3. Jadi 6 lah. Kemudian yang ini 3. Kemudian yang kedua ini juga 3 dan tambah 5. Jadi darab 8. Okey, jawapan akhir ni pun boleh potong 3 darab 8 24 cm kuasa 2. Okey, kalau awak tengok buku teks ada bahagian belakang ni bahagian pengakhiran bab. Okey, dia ada bagi rumusan ni. Okey, inilah rumus-rumus yang
berkaitan dengan tajuk ini. Okey. Sekiranya ada apa-apa persoalan untuk latih diri yang lain ataupun mahir diri yang perlukan jawapan atau penerangan, boleh tinggalkan komen. Okey, sekian. Terima kasih.